Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah Binti Rajali, pelajar PGCE ambilan Oktober 2022. Saya dari PIMC 2 Jait. Pada hari ini saya akan mempersembahkan tugas yang kedua saya di bawah subjek EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Tajuk tugasan saya berkaitan dengan isu semasa berkaitan etika dan perundangan keguruan. Kandungan di dalam topik tugasan saya adalah yang pertama, pengenalan, kedua, konsep etika, ketiga, kod etika keguruan, yang keempat, isu etika guru, isu semasa etika guru, yang kelima, peraturan tata tertib, yang keenam, faktor dan kesan, seterusnya kesimpulan. Baiklah, pengenalan. Tugas guru bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, malahan tingkah laku dan amalan baik mereka akan sentiasa menjadi ikutan dan rujukan oleh semua pihak. Profesion keguruan mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru bagi memastikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Antara masalah yang melibatkan etika perguruan yang sering dilaporkan melibatkan kes yang timbul merupakan tingkah laku negatif seperti kes rasuah, gangguan seksual, dera dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat beberapa isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan terhadap sesetengah guru. Baiklah, yang seterusnya, konsep etika. Mari kita lihat bagaimana dan apakah konsep etika yang perlu kita fahami. Etika adalah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku. Ia juga menggambarkan nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Tingkah laku yang baik mengandungi nilai-nilai murni dan ia boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian dalam hidup individu dan kumpulannya. Etika ialah satu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi yang meliputi aspek-aspek tertentu. Sebagai contoh, yang dimaksudkan ialah aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk, serta yang salah dan juga yang betul, dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Masyarakat pula menggunakan etika ini untuk menganalisis, menilai dan menentukan sama ada tingkah laku manusia telah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Seterusnya, mari kita lihat objektif etika. Yang pertama, apa yang perlu ada di dalam diri setiap penjawat awam dan juga sebagai seorang guru. Yang pertama, menanamkan sifat positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Setiap tugas yang telah diberikan oleh pihak pentadbiran kepada guru-guru perlu diterima dengan fikiran yang positif dan berlapang dada serta melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagaimana yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang. Sekiranya kita bersikap positif dan menerima amanah tugas-tugas yang diberikan dan kita laksanakan, maka kita akan dapat menghasilkan satu hasil kerja dan juga perkhidmatan yang cemerlang. Yang ketiga, memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Seorang guru sangat banyak memberikan sumbangan kepada negara kerana membentuk dan melahirkan pelajar-pelajar dan juga insan-insan yang berguna di dalam negara. Yang keempat, seorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi seperti baik hati, pandai berjenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan. Mok Sun Sen, 1988.
Okay, di dalam tugasan saya ada menerangkan dua berbentuk etika kerja dan nilai utama. Yang pertama, kita lihat pada prinsip etika kerja. Niat yang betul. Yang pertama, niat yang betul. Sebagai seorang guru, kita kena letakkan satu niat yang betul. Apakah tujuan kita menjadi seorang guru? Apakah tanggungjawab yang kita perlu laksanakan? Apakah yang perlu kita lakukan di sekolah? Apakah tanggungjawab kita kepada murid-murid, kepada ibu bapa dan juga kepada sekolah. Kita perlu letakkan niat yang betul untuk mendidik anak bangsa dengan nilai-nilai murni dan juga ilmu pengetahuan yang boleh membimbing mereka maju di masa hadapan. Seterusnya, perlakuan yang baik. Guru merupakan role model ataupun sebagai model kepada murid-murid dan juga masyarakat di luar. Bagaimana guru itu membentuk murid, begitulah kejadian muridnya. Guru perlu memastikan kemenjadian murid dari segi akhlak dan juga intelektual yang baik. Yang ketiga, penggerak ke arah kebaikan. Guru perlu membimbing murid-murid melakukan setiap kebaikan, setiap amanah yang diberikan. Yang keempat, memperkotakan apa yang dikata seperti janji ataupun apa yang guru katakan kepada murid walaupun sekecil-kecil janji ataupun sekecil-kecil ucapan perlu ditunaikan. Yang kelima, berdisiplin dan beradab. Dalam etika kerja, tidak semestinya guru tetapi sebagai penjawat awam kita perlu menunjukkan sikap disiplin diri dan juga adab yang baik di depan masyarakat dan juga di depan halayak ramai. Terdapat 7 nilai utama yang terdapat di dalam tugasan saya yang saya telah senaraikan. Yang pertama, amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan penyayang. Mari kita lihat satu persatu setiap nilai yang telah disenaraikan. Yang pertama, amanah. Amanah adalah sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Bagaimana amanah itu dapat dijelmakan? Contohnya ialah bersikap jujur dan setia kepada organisasi, menyiapkan tugas dalam masa yang ditetapkan dan tidak menggunakan waktu bekerja di pejabat untuk urusan yang lain. Yang kedua, nilai benar. Benar ialah bercakap benar dan menepati janji. Penjawat awam mesti tidak berbohong atau mungkir janji kerana adalah satu amalan yang tidak wajar dan patut dielakkan. Yang ketiga, bijaksana. Pejabat awam harus menggunakan pemikiran bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan yang sesuai. Mereka juga harus mempunyai pemikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama. Nilai yang ketiga adalah bijaksana. Nilai yang keempat, bersyukur. Setiap individu, tidak kira pelajar, guru, pemimpin, pendidik maupun penjawat awam, harus mempunyai perasaan dan perlakuan menghargai pemberian yang diterima. Yang kelima, dedikasi. Amalan ini merujuk kepada setiap individu yang rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Misalnya, bekerja dengan tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan menunaikan hasil kerja sentiasa berkualiti dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. Yang keenam, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa menekankan nilai ikhlas. Dalam kata lain, ikhlas bermaksud berhati suci dan menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran. Yang ketujuh,
Penyayang. Sekiranya pejabat awam memiliki sifat penyayang, hubungan kekeluargaan antara pejabat awam yang lain akan lebih akrab dan mencetuskan pemuafakatan yang terjalin kukuh. Interaksi yang sihat ini akan menguntungkan semua pihak kerana sifat-sifat kekitaan akan wujud dan akan jelma di dalam jabatan. Seterusnya, kod etika keguruan. Setiap profesi dalam pekerjaan mempunyai kod etika yang tersendiri. Kod etika ini juga dipunyai oleh profesi perguruan. Setiap guru dikehendaki mematuhi kod etikanya sendiri demi menjaga status, akhlak dan maruah dalam profesi keguruannya. Di Malaysia, tata susila profesi keguruan yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan merupakan landasan dan garis panduan untuk setiap guru menjaga imej profesinya. Seterusnya, isu semasa etika keguruan. Mari kita lihat bingkisan video berita berkaitan guru yang memalsukan sijil cuti sakit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua pejabat awam di Sekolah Kebangsaan ditahan kerana memasukkan sijil cuti sakit. Seorang guru dan kerani sebuah sekolah rendah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Shah Alam, Selangor, masing-masing atas dua pertuduhan menipu sekolah itu dengan memalsukan sijil cuti sakit, antaranya sejak tahun lalu. Tertuduh Zainuddin Rahman dan Saiful Rijal Muhammad Haris bagaimanapun tidak mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan jurubahasa di dua mahkamah berasingan. Dua mahkamah kemudian membenarkan kos jaminan RM2,500 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan 12 Mei depan. Berikut merupakan suratan akhbar yang menunjukkan pejabat awam yang memalsukan sijil cuti sakit. Yang pertama, cikgu dan kerani menipu guru besar memalsukan sijil cuti sakit. Kemudian, sengaja ubah suai MC. Seterusnya, kaki tangan pejabat agama didakwa tipu cuti sakit. Kadang tipu cuti sakit yang berlaku oleh seorang guru di Seremban. Mari kita lihat peraturan tata tertib sebagai pejabat awam. Seorang pegawai dikehendaki melaksanakan tugas-tugasnya bagi apa-apa jua tempoh yang ditetapkan oleh ketua jabatan. Ketidakhadiran pegawai untuk bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tata tertib di bawah peraturan 24 PUA 395/1993. Ketua jabatan hendaklah memastikan pegawai mengemukakan sijil cuti sakit yang sah setelah diperakukan oleh pegawai perubatan kerajaan atau swasta. Sekiranya didapati pegawai mengemukakan sijil cuti sakit palsu atau meminda sijil cuti sakit berkenaan, tindakan berikut hendaklah diambil. Kita lihat tindakan tata tertib. Tindakan yang pertama, pegawai tersebut boleh diwujudkan hak monumen pegawai pada hari pegawai tidak hadir bertugas tanpa cuti. Tindakan yang kedua, membuat laporan polis sekiranya sijil cuti sakit berkenaan diperoleh daripada sindiket menjual
sijil cuti sakit dan mengambil tindakan tata tertib sehingga hukuman buang kerja ke atas pegawai kerana tidak berkelakuan jujur atau tidak amanah serta tidak bertanggungjawab, iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Sub Peraturan 42F dan G. Seterusnya, apakah sebab-sebab yang berlaku ketidakpatuhan etika keguruan di kalangan guru masa kini? Mari kita lihat sebab yang pertama. Yang pertama adalah bebanan kerja. Menurut Renroth, 1966, salah satu kesan tekanan dalam kalangan pekerja boleh mengakibatkan ketidakhadiran pekerja. Yang kedua, guru memikul hampir semua tugasan di sekolah. Okey, baiklah. Bebanan kerja ini boleh menyebabkan guru itu tidak mempunyai keinginan untuk hadir bekerja. Sebab apa? Sebab mereka tertekan dengan tugasan yang diberikan selain daripada tugasan hakiki. Seperti yang kita tahu, tugasan yang kita tak rela lakukan tetapi dipaksa boleh menyebabkan seseorang itu berasa tertekan untuk melaksanakan. Okey, sebab yang kedua adalah disiplin. Menurut Noria 2010, tekanan yang dihadapi oleh guru disebabkan oleh guru gagal mengawal disiplin di dalam bilik darjah dan juga di sekolah. Ini berkaitan dengan disiplin seorang guru dan juga disiplin yang berlaku di kalangan murid di sekolah. Sekiranya seorang guru tidak dapat mengawal keadaan bilik darjah, guru itu akan berasa tertekan kerana murid-murid tidak mahu mengikut arahan yang diberikan. Tetapi guru tersebut perlu memainkan peranan dan mencari inisiatif cara untuk mengawal bilik darjah supaya murid-murid mengikut peraturan yang telah ditetapkan di dalam bilik darjah supaya bilik darjah tersebut berada dalam keadaan terkawal ketika pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Ketiga, sikap guru yang tidak bertanggungjawab, bosan dengan rutin yang sama. Yang kedua, guru kurang memahami etika keguruan. Yang ketiga, profesion guru dijadikan sebagai kerjaya pilihan terakhir. Ini adalah antara sikap-sikap guru yang perlu dielakkan supaya tidak berlaku ketidakpatuhan di dalam perundangan keguruan. Baiklah, yang seterusnya, kesan ketidakpatuhan etika keguruan. Apakah kesan yang berlaku sekiranya guru melanggar etika keguruan? Kemungkinan yang berlaku atau kesan apabila guru melanggar etika keguruan mengikut bahagian menentukan hukuman tata tertib, sekiranya tidak bertugas akan mendapat amaran, denda, kemudian lucut hak emolumen. Sekiranya melakukan jenayah, perlu ditangguhkan pergerakan gaji atau turun gaji atau turun pangkat ataupun dibuang kerja. Berdasarkan falsafah pendidikan guru di Malaysia adalah untuk melahirkan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung warisan negara serta menyanjung aspirasi kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. BGP KPM 1982. Kita lihat pula kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Hingga hak asasi manusia dalam pendidikan. Pendidikan Hak Asasi Manusia atau PHAM didefinisikan sebagai pendidikan, latihan dan informasi yang bertujuan untuk membina budaya hak asasi manusia yang universal melalui perkongsian ilmu, kemahiran dan pembentukan sikap kepada menghormati hak manusia dan kebebasan asas. Pendidikan hak asasi manusia juga menerapkan nilai-nilai seperti pertama, mempromosikan toleransi mengenai kesamaan dan hina dan pertalian antara semua kaum, tidak kira agama, keturunan atau bangsa. Kedua, membentuk personaliti kemanusiaan dan rasa timbang rasa dan maruah. Yang ketiga, membolehkan semua individu untuk menyertai secara efektif dalam masyarakat yang bebas dan berdemokrasi di bawah undang-undang yang terbentuk. Keempat, membangunkan dan mengekalkan keamanan. Yang kelima, mempromosi kepada masyarakat yang berteraskan pembangunan mapan dan keadilan sosial. Sumber UNESCO.org. Baiklah, kita lihat pendidikan hak asasi manusia PHAM bukan sahaja bertujuan untuk melahirkan generasi yang suka memberontak melalui penulisan yang sinis atau kritikan atau sekumpulan individu yang mengadakan demonstrasi di jalanan untuk mendapatkan hak mereka. Sebaliknya, untuk meningkatkan kesedaran mengenai hak mereka dan hak orang lain. Ia juga dapat memberikan pemahaman kepada para pelajar dalam menghormati dan menerima perbezaan masing-masing mengikut perbezaan masing-masing. Begitu juga ia dapat membantu mengurangkan masalah-masalah sosial seperti percikiran sekolah, kemiskinan, kes buli dan diskriminasi, penjeraan tanah serta keganasan rumah tangga. Hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah keperluan asas untuk kesejahteraan seseorang. Wujud semenjak ciptaan manusia, hak keperluan asas bukanlah kehendak. Seterusnya, adakah pendidikan merupakan hak atau kehendak? Ianya diperlukan untuk perkembangan seseorang. Jadi, mendapatkan pendidikan adalah sesuatu hak, bukanlah kehendak. Jadinya pendidikan ini perlu dipenuhi oleh setiap golongan kanak-kanak dan juga semua lapisan masyarakat. Kemudian, hak asasi manusia ialah untuk seluruh, iaitu sejagat, tidak tertakluk kepada bangsa, agama, jantina, kebolehan dan juga taraf sosioekonomi. Iaitu bermaksud hak asasi adalah untuk semua, tidak hanya kepada bangsa seperti Melayu, Cina dan India, agama, Islam, Buddha dan sebagainya, jantina, lelaki dan perempuan, kebolehan iaitu sesuatu yang kebolehan yang ada sesuatu yang seseorang itu boleh tunjukkan ataupun ataupun melakukan sesuatu yang orang lain tidak boleh buat.
dan juga taraf sosioekonomi, iaitu keperluan seperti keuangan, perbelanjaan kehidupan. Kita tak boleh nak meletakkan hak asasi berdasarkan kepada perkara-perkara berikut. Hak asasi adalah untuk semua. Seterusnya, hak asasi adalah untuk, yang pertama, kita ada hak asasi kanak-kanak. Yang kedua, hak asasi orang tua. Yang ketiga, hak asasi orang kurang upaya. Yang keempat, hak asasi ibu tunggal. Yang kelima, hak asasi pekerja asing. Hak asasi manusia dibagi kepada dua kategori. Kategori yang pertama, hak sivik dan politik. Contohnya, kebebasan meluahkan pendapat. Setiap masyarakat, setiap manusia yang ada boleh meluahkan pendapat mereka berdasarkan beberapa perundangan, berdasarkan etika yang betul semasa meluahkan pendapat, mengikut tata cara yang betul. Yang kedua, hak kepada nyawa. Yang ketiga, keselamatan diri. Hak nyawa dan keselamatan diri ini adalah dalam berbentuk perlindungan. Kemudian kategori yang kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai contoh, hak untuk bekerja. Semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik untuk mereka. Yang kedua, hak untuk rehat dan rekreasi. Yang ketiga, hak untuk mengamali kepercayaan agama. Di dalam Malaysia ini terdapat berbagai berbilang bangsa dan kaum, jadi pelbagai budaya dan agama. Jadi mereka berhak memilih kepercayaan mereka. Memilih kepercayaan dan mengamali kepercayaan mereka. Saya mempunyai beberapa contoh hak asasi kanak-kanak dalam pendidikan yang boleh dijadikan panduan. Beberapa perkara dan artikel yang saya ambil daripada hak-hak asasi kanak-kanak. Kita lihat yang pertama, perkara 1. Seseorang yang berumur di bawah 18 tahun kecuali di bawah undang-undang yang spesifik. Seterusnya, perkara 28, hak terhadap pendidikan. Kanak-kanak mempunyai hak kepada pendidikan dan kewajipan kepada negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama adalah wajib dan percuma. Kerelevan artikel 28 kepada guru adalah semua kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan. Adalah wajib untuk kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun untuk mendapatkan pendidikan. Seterusnya, ini termasuk kanak-kanak kurang upaya, miskin dan kanak-kanak orang asal. Seterusnya, jika guru memaksa murid yang tidak mampu membayar yuran sekolah hingga dia takut ke sekolah, adakah guru itu telah mencabuli hak kanak-kanak tersebut? Mari kita fikirkan, adakah guru tersebut telah melanggar hak-hak asasi kanak-kanak dan murid tersebut untuk datang ke sekolah kerana menakutkan murid itu tidak membayar yuran. Seterusnya, perkara 29, matlamat pendidikan. Baiklah, matlamat pendidikan hendaklah mempunyai matlamat untuk mengembangkan personaliti murid-murid, bakat mereka dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi paling tinggi. Dalam pendidikan, kita ada tujuan dan matlamat, ada visi dan misi yang kita untuk capai kepada murid-murid kita sendiri. Contoh dalam bidang sains, bidang matematik, kita ada matlamat apa yang kita nak murid kita capai untuk tahap yang paling tertinggi di dalam pelajaran mereka. Seterusnya,
Artikel 23, kanak-kanak kurang upaya. Seorang kanak-kanak kurang upaya mempunyai hak kepada penjagaan, pendidikan dan latihan khas untuk membuatnya menikmati kehidupan yang sepenuhnya. Apakah kerelevan artikel 23 ini? Sesiapa pun tidak boleh menafikan hak kanak-kanak kurang upaya untuk mendapat pendidikan, hak bergerak dan menjalani kehidupan bermaruah. Sekolah harus menerima kanak-kanak kurang upaya tanpa mengambil kira jenis ketidakupayaan. Okey, pada masa kini, sekolah untuk kanak-kanak kurang upaya telah diwujudkan. Okey, sekiranya ibu bapa itu mempunyai anak yang kurang upaya, ibu bapa boleh merujuk kepada pakar dahulu, dia mendapatkan rawatan dan merujuk kepada pakar, kemudian ibu bapa boleh memilih sekolah ataupun menghantar anak ke sekolah yang mempunyai kelas untuk kanak-kanak kurang upaya supaya mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya berdasarkan keupayaan mereka. Seterusnya, mereka juga mendapat perhatian dalam pendidikan dan perhatian dalam penjagaan mereka supaya mereka bila dewasa dapat menguruskan diri mereka, dapat membangunkan diri mereka setaraf dengan orang-orang yang normal, yang boleh mencari duit sendiri, boleh mendapat pekerjaan sendiri. Mereka juga boleh mendapatkan pendidikan dan boleh menikmati pekerjaan yang baik selepas persekolahan mereka. Seterusnya, contoh artikel 12, pendapat kanak-kanak. Kanak-kanak mempunyai hak menyuarakan pendapat dengan bebas dan pendapat itu hendaklah diambil kira dalam perkara-perkara ataupun prosedur berkaitan dengan mereka. Mari kita lihat yang pertama, objektif pertama, pendidikan hak asasi manusia, meningkatkan kesedaran mengenai hak sendiri. Melalui PHDAM, para pelajar dapat diterapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan melalui hak yang dapat dipelajari mereka. Majoriti para pelajar tidak mengetahui hak-hak mereka. Disebabkan kejahilan ini, maka mereka selalu menyalah anggap dan menyalahgunakan sesuatu yang mereka anggap sebagai hak. Sebagai contoh, kes yang berlaku terhadap pelajar Aswara dan Adika Taruna yang mendakwa menggunakan hak kebebasan bersuara. Era Konsumer juga telah mengadakan latihan literasi undang-undang dengan sokongan Open Society Institute pada 2009. Latihan ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai hak perundangan mereka yang terbahagi kepada 6 sesi undang-undang berbeza. Apa yang mengejutkan ialah hampir 65% peserta tidak sedar mereka mempunyai hak-hak tersebut. Manakala 55% telah menyalah anggap hak yang mereka miliki. Kita perlu mengetahui hak setiap individu yang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hak persendirian dan hak kolektif. Kita mempunyai hak peribadi, hak politik, hak perundangan, hak ekonomi dan hak sosial. Sebagai contoh, hak untuk menyuarakan pendapat. Hak ini boleh dilakukan apabila kita mempunyai sesuatu pendapat ataupun pernyataan yang ingin dibuat. Tetapi, tata cara dalam mengeluarkan pendapat juga memerlukan kita untuk menyedari bahawa kenyataan tersebut tidak boleh menyentuh sesuatu yang sensitif dan berbau provokatif. Ini tersenarai dalam hak masyarakat yang kita seharusnya menghormati. Justeru melalui PHAM, sebagai sebuah subjek yang diajarkan di sekolah, maka para pelajar dapat mengetahui hak mereka sekaligus tata cara dalam menggunakan hak tersebut. Mari kita lihat yang kedua.
Objektif kedua PHAM adalah untuk menanamkan rasa hormat dan penerimaan kepada perbezaan orang lain. Objektif utama PHAM adalah menghormati dan menerima perbezaan setiap daripada individu dalam sesebuah masyarakat. Di dalam Malaysia terdapat berbilang kaum masyarakatnya seperti Melayu, Cina dan India. Okey. Kita ambil pendapat daripada seorang yang menghadiri sebuah seminar anjuran Frederick Naumann Foundation pada awal bulan lalu. Bukankah lebih baik daripada kita bertoleransi dengan sesuatu perbezaan, kita menerima perbezaan itu dengan menghormatinya? Okey, maka kat sini, toleransi dan penerimaan adalah dua perkara yang berbeza. Toleransi adalah bila kita menyabarkan diri dengan sesuatu perbezaan, sama ada kita suka atau tidak. Di sini ia bermaksud kita tidak ikhlas menerima perbezaan ini kerana kita diminta untuk bertoleransi. Walau bagaimanapun, jika kita menghormati perbezaan dan menerima, ia akan lebih mudah dan memudahkan dan kita tidak akan melalui keadaan yang tidak menyenangkan pada kemudian hari. Seterusnya, kita mempunyai pelbagai perbezaan. Kita mempunyai perbezaan pemikiran, pendapat tersendiri dan definisi hidup yang berlainan. Kita juga mempunyai warna kulit, kepercayaan, agama dan bahasa pertuturan yang berbeza. Jika kita boleh menghormati pendapat orang lain, mengapa kita tidak dapat menerima perbezaan mereka? Dan sekiranya kita mahu dihormati, mengapa kita juga tidak melakukan perkara yang sama? Pengetahuan seperti ini amat perlu diserapkan ke dalam diri para pelajar. Mereka tidak akan menyedari jika keindahan di sebalik ciptaan ini tidak diterangkan kepada mereka. Seterusnya, yang ketiga, PHAM dapat mengurangkan masalah-masalah sosial seperti keciciran persekolahan, kemiskinan, buli dan diskriminasi, penderaan kanak-kanak serta keganasan rumah tangga. Baiklah, para pelajar juga perlu memahami hak mereka kepada pendidikan. Contohnya, jika mereka tidak mempunyai kewangan untuk meneruskan persekolahan, mereka boleh memohon untuk mendapatkan bantuan. Melalui kesedaran kepentingan hak kepada pendidikan ini juga, mereka boleh menikmati taraf hidup yang lebih baik pada masa hadapan dan mengeluarkan keadaan keluarga yang tersepit dengan kemiskinan. Para pelajar juga mengetahui bahawa mereka mempunyai hak sebagai kanak-kanak yang mempunyai perlindungan dalam pengabadian dan penderaan. Ramai ibu bapa yang tergolong dalam kumpulan terdedah vulnerable group seperti pekerja ladang dan orang asli yang tidak mengetahui kepentingan sijil kelahiran dalam menentukan kehidupan anak-anak mereka pada masa hadapan. Kegagalan untuk pendaftaran ataupun mendaftarkan anak adalah bukan disebabkan mereka tidak peduli, tetapi mereka tidak tahu. Lantas, dengan program khas PHAM, mereka ini dapat diberikan maklumat tentang hak kepada kewarganegaraan yang sekaligus diakui kewujudan mereka sebagai warga negara. PHAM juga dapat menerapkan penghormatan kepada hak jantina dan dapat mengurangkan masalah keganasan rumah tangga yang banyak berlaku pada masa ini. Masih terdapat segelintir golongan lelaki yang menganggap wanita adalah harta. Menerusi pendidikan mengenai hak jantina, antara jantina ini juga dapat memberikan pemahaman kepada wanita supaya tidak dieksploitasi dan dipergunakan untuk sebarang tujuan yang tidak baik. Okey, di sini kepentingan PHAM adalah
Malaysia adalah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa dan ia adalah sebuah aset sosial yang sangat berharga. Hidup bermasyarakat dengan latar belakang yang pelbagai budaya ini memerlukan kita mempunyai kesedaran tentang persamaan, kesamarataan, kemanusiaan, keadilan dan nilai-nilai demokrasi. Secara lebih konkret, kesedaran pelbagai budaya ini bertujuan pada antara lain untuk menghormati hak dalam beragama, memahami kepelbagaian bahasa, membangunkan sikap sensitif jantina, membangunkan pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbezaan status sosial, membangunkan sikap anti-diskriminasi etnik dan keturunan, menghargai perbezaan kemampuan fizikal dan menghargai perbezaan usia. Ainul Yakin 2005. Justeru, PHAM bolehlah dijadikan teras dalam menghidupkan konsep satu Malaysia yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri. Seterusnya, bintisan berita utama berkaitan hak asasi manusia di Malaysia. Saya ada menyediakan beberapa bintisan berita berkaitan dengan hak asasi manusia di Malaysia. Mari kita saksikan. Dan mengulas pelantikannya itu, Farhanini komited dalam menjayakan usaha memperkasa perlindungan serta hak kanak-kanak di negara ini. Justru kesedaran orang ramai mengenai peri pentingnya undang-undang melibatkan golongan itu harus ditingkatkan. Negara kita tidak kurang undang-undang yang sangat komprehensif di dalam menangani isu kanak-kanak. Tapi malangnya masyarakat kita tidak begitu sedar tentang adanya peruntukan-peruntukan perundangan ini. Maka saya melihat peranan saya antaranya adalah untuk meningkatkan lagi kesedaran orang ramai tentang peri pentingnya memperkasakan hak kanak-kanak dan juga adanya natijah undang-undang sekiranya kita tidak melindungi kanak-kanak sebaik mungkin. Tambahnya, langkah intervensi juga penting untuk dilaksanakan bagi mengatasi trend peningkatan isu penderaan kanak-kanak. Pemerkasaan hak golongan itu juga dapat membantu mereka membesar secara optimum tanpa sebarang trauma. Justru golongan dewasa digesa untuk lebih peka dalam memastikan nasib kanak-kanak di negara ini terus terbela. Buat julung kalinya, satu persembahan kebudayaan tradisi masyarakat orang asli di Malaysia dipersembahkan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ia komitmen negara sebagai ahli Majlis Hak Asasi Manusia PBB untuk menggalakkan perlindungan dan memberi penghormatan terhadap hak budaya termasuk masyarakat orang asli. Wakil kami Haliza Hashim di Geneva, Switzerland menjadikan laporan berikut. Persembahan kebudayaan Sabah yang mempromosikan hak komuniti orang asli di Malaysia dipertontonkan pada sesi ke-50 Majlis Hak Asasi Manusia. Malaysia selaku ahli Majlis Hak Asasi Manusia bagi penggal 2022 hingga 2024 bangga mempunyai kumpulan masyarakat orang asli yang besar. Sabah sahaja mempunyai lebih 30 kumpulan orang asli yang berbeza dan diiktiraf secara individu. Justru dengan kepelbagaian itu, ia merupakan kelebihan bagi Malaysia selaras dengan Agenda 2030 yang berjanji untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Ini adalah satu lagi kekuatan Malaysia di mana kita sentiasa meraihkan budaya pelbagai kaum termasuk budaya masyarakat orang asli. Jadi
kita memang mempunyai kekuatan bila kita mahu membicarakan tentang isu-isu seperti hak asasi manusia. Sebagai satu selingan ketika mesyuarat sedang berlangsung di Geneva ini, kita bawakan juga kita punya persembahan dari Malaysia untuk kita kongsikan dengan delegasi yang sedang bermesyuarat di United Nations sebagai satu langkah untuk mempromosikan Malaysia dan juga untuk menunjukkan betapa kita menjaga orang asli kita yang masih ramai dan masih terjaga mereka di Malaysia. Kemeriahan persembahan tarian tradisi Sumazau, medley bajau dan daling-daling ini diikuti dengan muzik oleh pemain seruling panjang Payuki. Acara ini dianjurkan bersama oleh Pejabat Wakil Tetap Malaysia ke PBB Geneva, Tourism Malaysia, Sabah Tourism Board dan Kedutaan Malaysia di Bern, Switzerland. It was a very moving display of cultural diversity in Malaysia, a country that I've never visited but heard many things about. How diverse it is when you go to, indigenous traditions, how different and diverse things can get. It shows a multicultural environment in which the UN promotes a lot, and we've seen that Malaysia is rich in culture as displayed in the performance, and it was really fantastic. Antara formula memperkasakan kebudayaan negara adalah dengan mengadakan pertunjukan di platform antarabangsa. Persembahan tari dan muzik komuniti etnik Sabah hari ini telah berjaya meraih tumpuan delegasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Halisa Hashim, TV3, Geneva, Switzerland. Kesimpulannya, bagi seorang guru perlu mematuhi kod etika ini demi menjaga imej, maruah, status, akhlak dan kepribadian seorang guru. Lebih-lebih lagi dalam konteks negara kita Malaysia, imej yang ingin dipertontonkan oleh seorang guru perlu boleh diteladani oleh anak-anak muridnya supaya imej dan maruah guru dapat dimartabatkan dan diletakkan di tempat yang tinggi. Guru juga perlu menjaga disiplin diri dalam menjalankan tugas selain menjaga hak asasi manusia dan tanggungjawab kepada murid dan sekolah. Itu sahaja daripada saya, Nur Hidayu binti Razali dalam pembentangan tugasan kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.